Adakah melihat anak bulan khas buat seluruh sebuah tempat, atau kita kata negara atau negeri, atau ia umum untuk seluruh umat Islam sedunia? Asalnya persaksian seorang dari hujung dunia, timur atau barat, adalah kesaksian untuk umat Islam semua. Kalau orang di hujung timur kata aku melihat anak bulan, dan dia orang yang thiqah, diambil kesaksian dia atau tidak? Dia ambil lah. Kenapa tak nak ambil pula? Kalau kita dah menolak kesaksian orang yang thiqah, apa akan jadi pada urusan kita? Jadi asalnya penglihatan anak bulan itu untuk semua umat Islam. Seperti mana dalam hadis, idza ra'aitumu fasumu. Jika kalian melihat anak bulan, maka berpuasalah. Kalian di sini kepada siapa? Asalnya umat Islam. Melihat anak bulan, tak semestinya setiap seorang itu melihat anak bulan. Betul atau tidak? Kita dah saban tahun kita puasa Ramadan, mungkin ada yang tak pernah nampak pun anak bulan. Tapi kita bergantung pada kesaksian orang yang melihat anak bulan itu, kita terima. Asalkan dia thiqah, maka diterima. Maka asalnya penglihatan anak bulan itu akan terpakai untuk seluruh umat Islam sedunia. Kerana asalnya umat Islam, negara mereka semua satu. Berpecahnya umat Islam menjadi negara-negara ini hanya berlaku kemudian. Seperti mana yang kita maklumlah dengan penjajahan dan percaturan musuh-musuh Islam dan sebagainya. Maka akhirnya menjadilah kita negara-negara yang berbeza. Pada asalnya umat Islam hidup di bawah satu pemerintah. Asalnya Rasulullah SAW dulu, kemudian para khulafa ar-rasyidin, mereka lah pemerintah tertinggi negara buat seluruh umat Islam. Betul atau tidak? Bukan saja di Madinah, bahkan merangkumi Syam dan tempat-tempat lain. Tetapi mengenangkan keadaan umat Islam pada hari ini, maka kesudahannya penetapan anak bulan itu mengikut negara masing-masing. Sebab itu realiti kita pada hari ini, di mana setiap negara itu ada pemerintah muslimnya yang berdaulat. Berdaulat maknanya yang independen lah, yang dia tidak tertakluk kepada negara atau pemerintah yang lain. Maka akhirnya kita kata dalam konteks umat Islam pada hari ini, penentuan masuk bulan Ramadan itu mengikut ketetapan di negara masing-masing. Maka kita di negara kita Malaysia, kita ikut ketetapan pihak berkuasa di negara kita. Ada yang keliru mengandaikan bahawa penetapan anak bulan ini kena ikut contoh apa yang ditentukan oleh orang Islam di Jepun, sebab matahari nampak sana dulu. Contoh. Ada yang kata bahkan anak bulan ini ditentukan ikut Mekah Madinah kerana itu pusat Islam. Kita kata ini semua tidak ada asas dalilnya. Sebaliknya kita kata mengikut ketetapan di negara Islam masing-masing. Bagaimana kalau di sebuah negara itu negaranya kafir, tidak ada pemerintah Islam? Tentulah mereka tidak ambil peduli tentang anak bulan ini dan sebagainya. Maka dalam keadaan itu mereka menentukan masuk bulan Ramadan itu dengan negara Islam yang terdekat. Ini tujuan dia apa tuan-tuan? Demi untuk menjaga kesatuan umat Islam di setiap negara itu. Ketika mana umat Islam sudah berpecah-pecah kepada negara-negara, bukan? Ni Malaysia lah, Arab Saudi lah, Mesir lah, maka jangan ditambah perpecahan itu dalam satu negara itu sendiri. Kadang-kadang berlaku, bukan? Barangkali di satu negara pun ada yang berpecah. Ada yang nak ikut negara ni, ada yang nak ikut negara tu. Kita kata ini semua salah, ditegah oleh syariat. Syariat menetapkan supaya umat Islam perlu bersatu dan hendaklah dikekalkan kesatuan itu sedaya mungkin.